Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita jumpa pada program kita pada hari yang mulia ini, iaitu Sautul Jumaah. InsyaAllah kita akan mengungsikan intisari dari khutbah pada minggu ini, insyaAllah. InsyaAllah khutbah ini akan bertajuk kisah keimanan ibu Nabi Musa alaihissalam, insyaAllah. Jadi khutbah pertama sekali menyeru kepada kita untuk memperkukuhkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan laksanakan segala perintahnya dan jauhi segala larangannya, insyaAllah. Jadi pada hari yang berbarakah ini, kita diajak bersama untuk menghayati sebuah kisah yang terakam dalam Al-Quran. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Qasas ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ih fa idza khifti alayhi fa alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilayki wa ja'iluhu minal mursalin. Yang bermaksud, dan kami ilhamkan kepada ibu Nabi Musa alaihi salam, susukanlah dia dalam pada itu. Jika engkau takut sesuatu bahaya mengenainya dari angkara Fir'aun, maka lepaskanlah dia ke laut, dan janganlah engkau merasa bimbang dan jangan pula berduka cita. Sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan kami akan melantiknya menjadi salah seorang dari rasul-rasul kami. InsyaAllah, ayat ini menggambarkan akan daya tahan keimanan ibu Nabi Musa alaihissalam kepada janji Allah Subhanahu Wa Taala. Pada mulanya, beliau khawatir akan bahaya yang bakal menimpa ke atas anaknya. Namun, keyakinan ibunya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beliau dengan penuh ikhtiar dan tawakal kepada Tuhan telah hanyutkan bayinya tersebut ke Sungai Nil. Dan sebagaimana kita tahu, bayi tersebut ditemui isteri Fir'aun dan akhirnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Malahan Nabi Musa alaihissalam telah dikembalikan kepada ibunya setelah beberapa ketika dan dibesarkan dalam istana Fir'aun, seorang raja yang sebenarnya ingin mengancam nyawa beliau. Jadi kita haruslah renungkan dan akan pengorbanan seorang ibu yang berusaha mencari jalan keluar bagi menyelamatkan anaknya dari bahaya. Dengan keimanan yang ada di dalam dadanya, beliau melihat cabaran yang dilaluinya itu dengan penuh positif. Beliau meyakini dengan janji Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau berusaha menyelamatkan anaknya itu dan akhirnya beliau memperolehi kemanisan di sebalik pengorbanannya. Inilah ciri-ciri keimanan yang perlu ada dalam diri kita. Apabila kita menghadapi ujian dan halangan, kita tidak akan hanya merungut, menyalahkan segala ujian yang dihadapinya. Bahkan kita sebagai seorang mukmin akan berusaha untuk mencari jalan keluar daripada ujian tersebut dan meyakini bahawa Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan membantunya dalam mengatasi ujiannya. Begitu jugalah dengan situasi yang sedang kita lalui sekarang ini, kan. Sungguh pun Ramadan telah dilalui dengan cara yang sangat berbeza seperti mana kita lihat sekarang ini. Sepanjang kehidupan kita ini, tetapi ia telah menghasilkan 1001 pengajaran buat kita. Ramadan yang baru sahaja berlalu telah mengajarkan kepada kita akan keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam menghadapi ujian. Sungguh pun terdapat kesulitan dan keterbatasan semasa di rumah. Ia sama sekali tidak membataskan atau menghalang kita dari beribadah. Malah kita berusaha untuk menghidupkan Ramadan dalam rumah kita sendiri. Kita berbuka bersama keluarga kita yang terdekat dengan lebih kerap. Kita turut beribadah secara berjemaah bersama keluarga kita di rumah. Apabila masuk bulan Syawal pula, kita terima segala ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala pada hari raya dengan penuh ketabahan dan kesabaran. Kita bertakbir, bersolat dan beraya bersama keluarga kita di rumah sahaja. Sungguh pun kita terpendam hasrat dalam hati untuk bersemuka dengan bersalaman dengan orang tua kita di rumah mereka. Kita tetap berusaha untuk memenuhi sebahagian hasrat tersebut dengan kita bermaaf-maafan bersama orang tua kita melalui talian telefon atau secara online. Kita tidak hanya berdiam diri dan dengan hanya memendam perasaan sedih di rumah tanpa sebarang usaha. Bahkan kita bangkit buat penyesuaian dengan saling maaf-maafan dan memberikan kata-kata semangat antara satu sama yang lain dalam menghadapi situasi yang penuh mencabar ini.
Dengan kita berinteraksi secara talian, kita sebenarnya berusaha mencari jalan lain untuk mengekalkan hubungan silaturahmi bersama keluarga dan sahabat handai kita dengan cara yang paling selamat. Kesemua yang dilakukan oleh kita sepanjang bulan Ramadan yang lalu dan sedang kita lakukan sekarang ini, ia merupakan salah satu bentuk kesungguhan kita dalam mengekalkan kebaikan dan memelihara keselamatan nyawa kita bersama. Ingatlah bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan bantuannya di atas setiap kesungguhan kita dalam melakukan kebaikan. Bagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Ankabut, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Yang bermaksud, dan orang-orang yang berusaha untuk kami iaitu Allah akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat baik. Maka itu kita haruslah bersyukur di atas segala kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala di sebalik ujian ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah menjawab doa, rayuan dan kesungguhan kita. Alhamdulillah, tidak lama lagi tempoh pemutus litar akan berakhir, akan tetapi perjuangan ini masih lagi belum berakhir. Kita perlu terus memainkan peranan untuk mengamalkan langkah-langkah keselamatan yang diperlukan bagi membendung wabak ini. Janganlah pula kita sama sekali leka akan kelonggaran ini kerana kelekaan kita dapat mengundang bahaya dalam kehidupan kita semua. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hambanya yang sentiasa kekal positif dalam mengharungi cabaran kehidupan ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kepada kita kekuatan iman, sebagaimana Dia kurniakan kekuatan tersebut kepada ibu Nabi Musa alaihissalam untuk mengharungi segala cabaran kehidupan, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Itulah, berikutlah khutbah pada minggu ini, intisari khutbah dari minggu ini. Semoga kita dapat bermanfaat daripada khutbah ini dan kita dapat amalkan apa yang kita pelajari, insya-Allah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.